Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada tanya. Mengenai pertama tadi, adakah Al-Quran yang berubah ataupun tidak? Seperti yang kita ketahui dan seperti yang mereka ketahui juga, Al-Quran tidak berubah. Dan apa yang dibacakan di Indonesia adalah sama juga Al-Quran yang dibacakan di Morocco, di Eropah, di Amerika dan di mana-mana sahaja. Itu secara jelas. Dan apa yang mereka katakan tersebut sudah tentu ini perkara yang berkaitan dengan ijtihad. Perkara ijtihad ini di mana-mana sahaja akan berubah. Sebab ia adalah manusia bagaimana menurunkan satu ayat ataupun mentatbikkan satu ayat yang akan muka bumi ini adalah memerlukan kepada keadaan, pada waqi' yang berlaku. Mungkin satu tempat ini hukumnya begini, dan hukum yang tempatnya begini. Maka perbezaan tersebut bukan perbezaan pada Al-Quran. Al-Quran tidak berubah, dan dia sendiri tengok Al-Quran, tulisannya, bacaannya memang tidak berubah. Itulah yang dibaca dan itulah yang difahami. Cuma ijtihad para ulama berbeza, itu tidak ada masalah. Yang penting kita kata Al-Quran tidak berubah. Karena kalau kita perhatikan mereka pula dalam Taurat dan Injil mereka, maka kita akan dapati penyelewengan yang jelas dan nyata. Perbezaan di antara Injil yang mereka ada, perbezaan yang tidak langsung persamaan. Jadi iaitu yang dinamakan perbezaan, perubahan, penyelewengan, kesesatan yang mereka masukkan dalam kitab-kitab yang wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka kata ini adalah kata-kata Allah Subhanahu wa taala, yang itu yang tidak dibenarkan dan diharamkan lakukan oleh sesiapa sahaja di kalangan umat Islam. Dan itu tidak berlaku pada umat Islam pada hari ini, walaupun kita telah 1400 tahun lebih, ia tidak berlaku pada Al-Quran. Dan Allah Ta'ala mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Quran ini Allah Ta'ala jaga. Memang bila Allah Ta'ala jaga ni, tak payah kita nak risau, tak payah nak bimbang, memang akan terpelihara sampailah hari kiamat. Wallahu a'lam. Soalan orang yang menggunakan Al-Quran sebagai perniagaan. Dalam ayat Al-Quran banyak ceritakan jangan kamu berniaga dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Itu pada asalnya tidak boleh memperniagakan ayat-ayat Al-Quran, membeli, menjual dan sebagainya menggunakan ayat Al-Quran. Namun ada satu perkara yang patut kita, mana kita bila kita menolak seorang, kita tidak menolak semua sekali. Kita mengatakan berubat dengan Al-Quran ataupun al-istishfa, maknanya merawat diri kita dengan Al-Quran, itu dibenarkan. Dan mengambil upah dengan juga dibenarkan. Kerana ia berlaku dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari juga, bahawa seorang ataupun beberapa orang para sahabat pergi keluar, kemudian mereka nak minta pada satu kabilah untuk mereka minta bantuan makanan. Pada zaman dahulu tidak ada hotel, tak ada restoran nak makan. Mereka minta pada tempat tersebut beri makan, mereka tidak dilayan, tidak diberi makanan. Kemudian setelah itu datang daripada kabilah tersebut mengatakan ketua mereka disengat oleh binatang yang menyengat. Kemudian mereka kata, ada tak tabib, ada tak doktor bersama dengan kamu? Maka seorang sahabat kata, aku tabib. Para sahabat lain tahu, mereka dia ni tak belajar pun kedoktoran, bila pula jadi doktor. Tapi dia pun pergi merawat orang yang kena sengat tersebut. Apa yang dilakukan? Dia hanya membaca surah Al-Fatihah. Baca surah Fatihah, maka sembuh orang tersebut. Kemudian dia diberikan hadiah, antara riwayat mengatakan kambing ataupun dan sebagainya. Jadi mengambil upah daripada pembacaan Al-Quran dan merawat dengan menggunakan Al-Quran. Jadi daripada asasnya dibenarkan. Tapi bila diperniagakan dengan cara yang tidak benar, maknanya mungkin macam dari kismis ataupun anak-anak yang makan Al-Quran kemudian jual bagi, itu tidak berlaku pada zaman Nabi SAW. Nak buat untuk diri sendiri, baca Al-Quran, baca pada apa, tak ada masalah. Maknanya nak merawat menggunakan Al-Quran itu dibenarkan. Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa rahmatul lil mu'minin. Antaranya para ulama mengatakan menjadikan Al-Quran sebagai penawar, ini merawat diri kita dengan Al-Quran mesti diutamakan lebih pada ubat kita makan. Kalau kita sakit, pertama sekali kita ingat Allah Ta'ala, ingat Al-Quran dahulu, bukan cari Panadol dahulu. Tengok Allah Ta'ala, baca Al-Fatihah, rawat diri kita dengan Al-Quran. Lepas tu ikhtiarlah dengan ubat. Barulah seolah-olah ni kita tidak meminggirkan Al-Quran. Kerana Nabi SAW disebutkan dalam Al-Quran, وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Wahai Tuhan, sesungguhnya kaum aku telah meminggirkan Al-Quran.
biarkan Al-Quran, lupakan Al-Quran. Jadi para ulama kata antara cara orang meninggalkan Al-Quran bila mereka merawat diri mereka lupa pada Al-Quran, tidak merawat meninggalkan Al-Quran. Jadi kalau kita sakit-sakit apa-apa, gunakanlah Al-Quran, maka di sana terdapat syifa, penawar yang Allah Ta'ala berikan. Mintalah doa lah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena Allah Ta'ala lah Asy-Syafi, yang menyembuh, bukanlah ubat ataupun apa perkara yang lain. Nabi SAW tilawah, tazkiyah dan ta'lim, ini adalah tugas Nabi SAW yang sepatutnya kita lakukan. Mana kita perlu cuba menjadikan diri kita bagaimana Nabi SAW. Jangan kita jadikan model-model yang lain. Jadi apa yang kita dapati kalau di Malaysia ini, nak kata semua orang mana mereka baca Al-Quran, tapi adakah mereka mementingkan Al-Quran sebagaimana Nabi SAW? Sudah tentu tidak. Sebab itu apa yang kita dapati pada umat kita pada hari ini, kerana kita meninggalkan Al-Quran. Itu adalah sebab paling utama. Jadi itu saya ringkas. Dan yang kedua mengenai anak-anak itu tadi, Al-Quran ini kita cetak bukan untuk anak-anak. Al-Quran dicetak untuk kita baca Al-Quran. Jadi siapa yang cetak Al-Quran untuk anak-anak, dia telah melakukan pembaziran. Dan pembaziran ini tidak dibenarkan dalam Islam. Inna Allah yakrahu al-khil wal-qal wa idha'atil mal. Al-Quran untuk kita baca, bukan untuk anak-anak yang makan, bukan untuk anak-anak yang baca. Jadi itu salah dari segi cara dan manhaj mereka melakukan perubatan ataupun menggunakan Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Sayyidul muslimin wal muslimat, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita baca Al-Quran. Jadi siapa yang cetak Al-Quran untuk anak-anak, dia telah melakukan pembaziran. Dan pembaziran ini tidak dibenarkan oleh Islam. Inna Allah yakrahu